Wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua kepada seluruh rakyat Malaysia di luar sana, terutama yang sedang mengikuti siaran langsung di FB Dewan Bahasa dan Pustaka. Alhamdulillah, hari ini kita bersiaran di sudut karyawan Dewan Bahasa dan Pustaka, atau dulu lebih dikenali sebagai Store Teater. Hari ini acara pertama yang akan kita adakan di sini adalah bicara sudut karyawan dengan tajuk Ada Apa Dengan Cinta. Ada Apa Dengan Buku, minta maaf. Ada Apa Dengan Buku. Dan hari ini barisan ahli panel dan juga moderator kita terdiri daripada di sebelah kiri saya, Encik Engku Rostam bin Engku Alias daripada Pusaka Alias, selamat datang. Dan moderator kita pada hari ini, Encik Hafiz Latif daripada Legasi Ohad. Dan di hujung sana adalah Encik Badrul Hisham Ismail daripada Suara. Jadi apa yang bakal dibincangkan oleh barisan ahli panel dan juga moderator kita hari ini adalah bukan sahaja berkenaan penerbitan buku, tetapi cerita di sebaliknya. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Encik Hafiz Latif untuk mengendalikan program kita hari ini, insya-Allah. Kepada yang ingin bertanyakan soalan, boleh berikan komen-komen anda di ruangan komen FB langsung Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan juga dimaklumkan nanti di hujung program ini akan ada satu persembahan istimewa. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan mengikuti kami di siaran langsung di Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Encik Hafiz Latif untuk memulakan acara kita. Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi. Terima kasih Hafizi. Pendek, ringkas sahaja pengenalan awalnya, macam nak suruh serahkan tugas cepat-cepat je kepada orang. Apapun, terima kasih sekali lagi pada Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga Encik Hafizi atas kesudian menganjurkan acara bicara sudut karyawan dengan topik pada hari ini, iaitu Ada Apa Dengan Buku. Walaupun awalnya tadi Hafizi sebut Ada Apa Dengan Cinta, jadi anda semua jangan keliru. Ada Apa Dengan Cinta tu nanti kita bincangkan di lain waktu, insya-Allah. Jadi untuk hari ini, tuan-tuan dan puan-puan mana yang sedang menyaksikan secara langsung di Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka, teruskan bersama-sama dengan kami dan kita akan cuba telusuri perbincangan tentang Ada Apa Dengan Buku bersama dengan dua panel yang telah pun dinyatakan oleh Hafiz tadi. Sebelah kanan saya Tuan Rustam Alias daripada Pusaka Alias Niaga, dan di sebelah kiri saya Tuan Badrul Hisham Ismail daripada Suara, betul Suara Suara. Oh, sebab dia ada V kat situ kan. Tak apa, nanti kita tengok macam mana. Saja je sebenarnya buat salah sebut ni. Okey, mungkin di permulaan ini sebagai pengenalan yang dahulu, sebelum kita nak pergi lebih lanjut, sebelum kita nak telusuri lebih dalam tentang topik ni, walaupun sebenarnya Ada Apa Dengan Buku ni topik nampak macam klise, nampak macam mudah je kan sebut Ada Apa Dengan Buku, tapi sebenarnya ada banyak hal yang kita masih lagi bertahun-tahun bincangkan, magis yang ada di sebalik buku itu sendiri apa, penerbitannya bagaimana. Semua ini adalah persoalan-persoalan yang masih lagi berputar bertahun-tahun lamanya. Walaupun nampak topik macam klise, tapi perbincangan tu bertahun-tahun berlangsung dengan jayanya. Baik, untuk permulaan ni mungkin saya mulakan dulu dengan Tuan Rustam boleh Tuan Rustam, sebagai pengenalan dahulu sebesikitnya tentang Pusaka Alias Niaga dan apa yang dibuat oleh Pusaka Alias Niaga dalam membangunkan penerbitan-penerbitan yang terkini dalam waktu tempoh ni lah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih bagi pihak Dewan Bahasa kerana menjemput saya untuk hadir dalam sesi perbincangan ini. Dan yang kedua, saya ingin mengambil peluang ini kerana kebetulan hari ini ialah hari pemergian ayah saya, T. Alias Taib ni, yang telah meninggal pada tahun 2004. Jadi saya memohon hadirin yang hadir ini untuk sama-sama mendoakan beliau supaya digolong dalam orang-orang yang soleh dalam masa 2 minit. Ya. Okey, terima kasih Cik Hafiz. Jadi Pusaka Alias ni ditubuhkan untuk menjaga warisan, segala warisan dan juga khazanah bekas penulis dan penyair T. Alias Taib. Jadi saya selaku wakil di kalangan waris-waris arwah bersetuju untuk menubuhkan dan menjaga semua kepentingan karya-karyanya.
Jadi kini antara fungsi-fungsi utama ialah selain menjaga karya, kami bersepakat untuk menerbitkan semula ke semua karya-karyanya. Selain itu menilai manuskrip yang sedia ada. Ketika beliau meninggal dalam keadaan tiba-tiba. Jadi ketika itu beliau masih terdapat banyak manuskrip yang masih ada sekitar kamar kerjanya. Kami menilai keperluan untuk menerbitkan semula, dan jikalau ada keperluan, dan kami akan buat perancangan untuk penerbitan. Selain menjaga warisan, kami membuat kerja-kerja penerbitan. Setakat ini, pada tahun ini kami telah menerbitkan ke semua kumpulan puisinya. Kemudian ada satu daripada kumpulan cerpen dan esei, dan satu lagi ada sebuah posthumous berbentuk kumpulan madah. Selain kerja-kerja penerbitan, kami buat e-dagang. E-dagang kami membuat halaman sesawang yang khusus kepada TLS Taib. Selain e-dagang dan ni, kemudian ada keperluan untuk membuat sebarang acara, kami akan turut serta. Lain-lain bergantung kepada keperluan lah. So secara ringkas itu antara niat kami menubuhkan Pusaka Alias. Baik, terima kasih untuk pengenalan ringkas tentang Pusaka Alias Niaga dahulu. Saya beralih kepada Tuan Badrul di sebelah saya, tapi saya minta izin mikrofonnya. Okey. Pengenalan ringkas tentang mungkin tadi ada orang yang tertukar nak sebut sevara lah, suara dan sebagainya. Mungkin itu juga boleh dijelaskan sebutan sebenar dengan jurnal ini, dan juga secara ringkasnya tentang sevara sendiri. Okey. Terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Bahasa kerana jemput saya untuk hadir turut dalam perbincangan pagi ini. Berkenaan dengan soalan tadi tu tentang macam mana nak sebut suara. Cara sebut tu sebenarnya tergantung, sebab kami guna perkataan dan kami guna ejaan tu supaya sebutan tu pun boleh dipelbagaikan. Dan sebenarnya maksudnya sama lah, maksudnya suara, cuma ada ejaan lama menggunakan V dan ejaan moden menggunakan U. Jadi sebutannya boleh suara, boleh suara, dan mengikut kesesuaian yang menyebutnya lah. Dan ia ni diterbitkan oleh kami kawan bertiga, saya sendiri dan Hafiz Hamzah dan juga Nazir, yang tiga-tiganya daripada pengalaman yang berbeza. Hafiz memang sebelum ni ada terbitannya sendiri, Obscura, dan dia juga seorang penulis dan ahli puitis. Dan kemudian Nazir memang seorang penjual buku. Dia dikenali dengan buku Tinta Budi. Dan saya yang sebenarnya yang paling di luar, dan pengalaman saya pun sebelum ni bukannya penulisan. Pengalaman saya sebelum ni adalah dalam filem yang saya masih buat jugalah. Tapi kami jadi berkenalan, dan kami bincang-bincang bual tentang minat tentang penceritaan, dan sampai satu tahap tu kita decide untuk buat satu penerbitan jurnal ni lah. Itu secara ringkasnya. Baik. Dua-dua panel memang patuh betul kan. Kita ringkas tu memang ringkas sungguh dia kan. Baik, okey. Kita beralih kepada topik kita lah tentang ada apa dengan buku kan. Tapi sebelum tu juga dalam masa sama soalan saya ajukan mungkin berselang-seli ataupun mungkin nanti akan berkait semula, nanti tengok macam mana. Tapi sebagai permulaan juga, sebab tadi Tuan Rustam ada berkongsi dengan kita, ada banyak lagi sebenarnya karya-karya Pak Engku yang masih lagi belum sempat diterbitkan, belum sempat keluar dan sebagainya. Tapi dalam masa sama, karya-karya yang sedia ada, yang lama juga, turut sebenarnya ramai sangat orang cari sebelum diterbitkan semula kan. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan kita sebenarnya apakah yang mencetus inspirasi awal untuk menerbitkan semula, selain daripada ialah setelah perginya beliau, tapi dalam masa sama apa yang mencetus inspirasi untuk menerbitkan semula karya yang lama, dalam masa sama meneruskan usaha untuk menerbitkan karya-karya yang belum pernah diterbitkan lagi ni. Mungkin boleh kongsi dulu sedikitlah mencetus inspirasi itu. Okey,
Mungkin bagi peminat TLS Taib, sebenarnya pada tahun 2017 di bawah kerjasama DBP dan pihak ketiga, iaitu DBP telah melantik Tukul Cetak untuk mencetak semula sebahagian karya kumpulan puisinya. Jadi pada 2017 sebanyak 6 buah kumpulan puisi telah dicetak semula untuk dalam kitaran Malaysia ini. Jadi bagi kami ada beberapa faktor menarik dan faktor menolak membuatkan kami bersepakat untuk mengambil semula kerja-kerja penerbitan ni. Antaranya ialah, kalau ikutkan faktor menarik itu, ialah bila kami menilai penerimaan masyarakat dari semasa ke semasa, di mana permintaan tu sentiasa yang ada dan penerimaan masyarakat agak memuaskan. Jadi itu satu, walaupun sebelum ini telah diterbitkan, tapi pada satu ketika kitarannya hampir habis. Contohnya pada saya lihat dalam kitaran penjualan buku tahun lepas, dia punya penjualan dia sudah tidak berapa kelihatan. Di samping itu ada juga faktor menolak. Contohnya, apa yang membuatkan saya mengambil keputusan untuk menerbitkan semula ialah kerana ada pelanggaran hak cipta di mana ada satu pihak menerbitkan karya tanpa izin lah, hak cipta dia. Jadi ada faktor menarik dan menolak. Samping itu juga, bila saya juga rasa macam bertanggungjawab untuk tanggungjawab dan semangat untuk meningkatkan, mengangkat, memertabatkan bahasa. Saya memang sangat menyokong segala usaha tentang mempertabatkan bahasa Melayu, di samping khususnya dalam kesusasteraan Melayu. Jadi itu ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kami bersepakat untuk menerbitkan semula. Jadi bila adanya kalau kita bercakap tentang kesusasteraan Melayu ni, ada yang ingin membuat rujukan. Jadi kalau ada karya-karya yang menjadi rujukan bagi generasi muda terutamanya, yang mana generasi lama ni kebanyakan mungkin sudah memiliki naskah-naskah beliau. Ini generasi muda, jadi tidak putus, sentiasa ada akses untuk mendapatkan semula, membuat rujukan. Yalah, kalau kamu sebagai seorang penyair atau sebagai seorang penulis perlu membaca buku sebanyak, melihat banyak penulis-penulis lain, melihat bagaimana gaya pengucapan, melihat teknik dan gaya dan sebagainya. Itulah antaranya. Yalah, sebab saya pun agak bersetuju juga, sebab sebagai seorang penulis, kalau katalah sebagai seorang penyair lah, penulis puisi misalnya kan, kalau macam saya dulu mungkin berkesempatan lah untuk mencari buku-buku TLS Taib yang lama, yang di kolektor dan sebagainya. Tapi lepas tu bila nak cari balik tu, punya sukar nak temui, ataupun kadang-kadang mungkin boleh jadi satu harga pun agak mahal kan. Tapi bila ada usaha untuk penerbitan semula yang dibuat oleh Tuan Rustam sendiri, itu sedikit sebanyak membantu pada terutamanya yang penyair-penyair pemuisi-puisi terkini untuk memiliki akses kembali mendapat terbitan tersebutlah. Dan apa jadi dengan ni yang kalau mungkin boleh kongsi dengan kita juga kat sini, audiens yang ada, dengan karya-karya yang belum diterbitkan tu, kalau mungkin boleh kongsi, ada berapa naskah yang belum diterbitkan, ataupun memang sedang dalam melalui fasa suntingan dan sebagainya, atau macam mana? Kalau ikutkan perancangan saya, fasa pertama ialah semua buku-buku yang telah diterbitkan kami terbitkan semula. Fasa kedua ialah menyelongkar semula, sebab fasa kedua ni agak sukar kerana semuanya bukan dalam ready untuk penerbitan. Jadi kami perlu menilai adakah sesuai untuk diterbitkan. Kami perlu meneliti kesemua dan membuat strategi bentuk macam mana. Sebab sebelum ini, pada tahun sebelum ini kerja-kerja ini telah diusahakan oleh abang saya. Abang saya sebelum ini ada urusan yang lain. Abang saya telah memulakan semua kerja-kerja penyelenggaraan ni. Okay. Jadi pada satu ketika bila
permintaan tinggi, kemudian ada beberapa kumpulan daripada pungguk agensi Wan Azriq yang kerap bertemu, dan juga mereka mencadangkan Caterpillar Books untuk menerbitkan sejumlah puisi yang belum terbit. Puisi-puisi tersebut kebanyakannya ialah selepas kumpulan puisi yang terakhir ialah pada 2004 tahun kematiannya, Fasa Pengalaman, yang ditulis dan sedia untuk diterbitkan. Jadi pada 2019 usaha itu telah direalisasikan dengan menerbitkan sebuah juga lagi posthumous kumpulan puisi yang diberi judul Peneka Silang Kata oleh Caterpillar Books. Jadi fasa kedua itu ialah kami perlu menyelongkar sebab saya baru selesai menghabiskan fasa pertama. Ada banyak lagi dan saya jangkakan kemungkinan sekitar 5 ke 10 buah naskah lagi boleh diterbitkan. Kemungkinanlah. Tapi itu bukan kata akhir. Nilai semula. Ada kadang-kadang kita perlu lihat juga dalam aspek perniagaan, bukanlah semata-mata seronok nak terbitkan. Adakah dalam bahasa Inggerisnya feasible, adakah dia boleh mampu, sebab semuanya melibatkan kos wang ini. Jadi bukannya kerja mudah untuk kerja-kerja penelitian. Saya faham yang mana telah terlibat dalam ekosistem buku ni, benda-benda tu perlu ambil kira lah. Terutamanya kita perlu meletakkan wang ringgit tu sebagai faktor utama. Jadi okey, tuan-tuan perempuan mana yang sedang menonton secara langsung ni, kalau nanti nak dapatkan, saya terus buat promosi macam tu je. Nak dapatkan buku-buku T.L.S. Taib yang baru diterbitkan semula, ada 6, 7 judul tak silap saya. Ada 9 semua kan? Yang satu set tu kan? 9 daripada bawah Pusaka Alias, satu lagi di bawah Caterpillar Books. Okey. So ada 9 atau 10 judul boleh dapatkan dengan Pusaka Alias Niaga. Selepas sesi ni pun boleh jumpa dengan Tuan Rustam selepas ni. Baik, saya beralih sikit. Kalau Tuan Rustam tadi berkenaan dengan menerbitkan semula buku-buku T.L.S. Taib, maksudnya penulis yang kita dah kenal lah maksudnya kan. Kita dah memang tahu penulis yang mapan. Tapi saya nak petik ada perenggan dalam suara isu yang pertama. Ada menyatakan bahawa suara mahu melahirkan dan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan serta rasa yakin diri penulis muda. Jadi ini tadi penulis yang sudah sedia ada ni menerbitkan T.L.S. Taib kan, tapi suara mahu melahirkan ataupun menerbitkan rasa yakin penulis muda. Mungkin boleh kongsi dengan kita pandangan terhadap kandungan dan juga isi padu pemikiran yang ada yang dimuatkan dalam sekarang ni. Suara saya difahamkan sudah sampai isu yang ketiga kan. Jadi penulis-penulis muda yang mungkin diselenggara oleh Badrul sendirilah sebagai editor kandungan di Suara, macam mana pandangannya? Okey. Jadi sebenarnya proses untuk kita sampai kepada kata putus untuk menerbitkan Suara dalam format yang sedia ada ni agak makan masa juga. Perbincangan antara kami bertiga tu berbulan. Pada awalnya tu yang kita tahu, kita cuma mahukan untuk menerbit, dan kita mahukan untuk menerbit karya-karya yang baru, dan kita memang ada satu perasaan lah yang kita nak dengar suara-suara yang baru. Maknanya cerita-cerita yang mungkin belum pernah orang sampaikan, dan yang menceritanya kan tu pun orang-orang yang mungkin belum pernah menulis pun sebelum ni. Tentang itu kita punya pandangan terhadap apa yang kita patut terbitkan, sebab kita maknanya sejarah penerbitan dan penulisan Malaysia ni sudah panjang, dan apa yang kami bertiga masih menganggap kami pun anak muda lagi. Ya atau tidak itu tergantung, tapi jadi nampak gaya macam muda lah. Saya cuba, dan disebabkan itu kita pun berfikir masa depan macam mana, sama ada kita sendiri yang menulis ataupun kita cari juga orang lain yang menulis. Dan sebelum tu banyak proses lah, sama ada kita saja yang menulis ataupun sama ada formatnya adalah kumpulan cerpen saja ke, ataupun memang nak non-fiction. So kita bincang-bincang, dan disebabkan semangat nak cari karya-karya baru ni, kita decide yang kita
ambil langkah di belakang, kita mencari saja ceritanya, dan kalau perlu kita pun nulis juga, tapi kita lebih mencari orang lain yang untuk nulis sebab dalam pengalaman kita bertiga buat perkara-perkara lain yang kita buat sebelum ni, kita tahu banyak cerita-cerita di luar, kita tahu banyak orang-orang yang ada pengalaman yang menarik yang diorang boleh kongsi, yang bila kita bersembang ada cerita kat situ, cuma diorang tak dapat panduan macam mana nak menulis ataupun tak tahu mana nak keluarkan penulisannya. So ini adalah yang kita orang fikirkan, yang hasilnya tu inilah format suara yang diterbit. Dari segi kandungan, sebab kadang-kadang kita faham juga ada penulis ni, apatah lagi macam tadi yang Badrul sebut tadi, penulis-penulis baharu misalnya kan, dari segi pemikiran ataupun idea yang nak dibawa tu ada, tapi dari segi isi padu kandungan tu sendiri, maksudnya apakah gagasan yang dia nak ketengahkan, apa yang dia nak bawa dalam penulisannya itu, mungkin perlu ada bimbingan, panduan dan sebagainya daripada pihak suara sendiri, atau macam mana? Kita orang memang banyak proses perbincangan antara kami dengan penulis tu panjang. Jadi bila kita sudah membuat keputusan, okey, Suara akan jadi jurnal 4 kali setahun. Okay. Kita dah decide, okey, isu pertama apa tema dia, isu kedua dan seterusnya untuk setahun. Tahun pertama ni kita dah buat keputusan tu daripada tahun lepas lagi. Apa tema-tema yang kita nak sentuh dalam isu-isu ni, dan kita dah start fikir apa yang kita tahu tentang apa cerita yang menarik di luar dan siapa yang boleh bercerita. Sama ada dia memang penulis ataupun dia adalah pakar dalam bidang yang kita agak tertarik itu, dan kita dah start kita cari dan kita berbual dengan diorang, dan kita cubalah mencari story apa yang menarik untuk kami, apa yang menarik untuk menulis itu sendiri, dan kita proses tu daripada awal kita dah pergi sama dengan penulis, dan kita bolak-balik lah draft pertama kita bagi feedback, dan kedua seterusnya sampai yang terhasil yang kita orang terbitkan lah. So setakat ni dari segi sambutan isu 1 sampai isu 3 ni ada respons ataupun maklum balas daripada mungkin pembeli, pembaca ataupun penulis sendiri rasa macam tak percaya, oh macam ni rupanya akhirnya reka letak yang akan ada dalam karya aku sendiri kan, macam tu. Sebelum nak keluar isu pertama tu memang susah sikit lah, sebab orang tak boleh nampak lagi apa template pun tak nampak lagi kot. Template tak nampak lagi, tak tahu size dia macam mana, tak tahu bentuk paper dia macam mana, design dia tak tahu macam mana. So untuk dapatkan yang isu pertama, tapi sebelum isu pertama keluar tu kita dah cari untuk isu kedua dan isu ketiga. So sebelum keluar tu memang perlu sedikit proses untuk meyakinkan, sebab kadang-kadang banyak penulis ni yang belum pernah menerbitkan apa ni, diorang kurang percaya sikit yang diorang ni boleh menulis. Jadi diorang macam takut tulisan orang, takut orang tertawakan tulisan diorang semua. Tapi itulah proses meyakinkan, dan disebabkan orang seperti Hafiz dan Nazir yang memang sudah ada pengalaman menerbit buku dan menjual semua, so, dan itu membantu diorang untuk meyakinkan lah. Faham? Okey, sama juga sebenarnya soalan ni saya nak alihkan juga pada Tuan Rustam juga berkenaan dengan sambutan, sebab tadi kita dah sebut juga awalnya tadi, macam saya sendiri contohnya dulu nak cari semula buku-buku TLS Type agak susah kan, tapi bila adanya terbit semula, itu dah mungkin memudahkan saya dan juga rakan-rakan lain untuk mendapatkannya kan. Jadi dari segi sambutan setelah diterbitkan semula dengan nafas baharu lah, saya tengok dari segi, saya pun baru beli 2 minggu lepas tak saya, bila dapat tu saya nampak, oh ini nampak lebih segar lah dari segi, kalau kita masuk sikit dari segi anatomi bukunya, covernya, layout dalam dan sebagainya nampak lebih segar, jenis kertas yang tadi Badrul sebut kan. Mungkin Tuan Rustam ni ada tak dapat mana-mana respons ataupun maklum balas daripada pembeli? Bagusnya terbit buku ni semula membantu saya untuk menyelami isi padu pemikiran TLS Taib dan sebagainya. Ada tak macam tu? Responnya sangat-sangat memuaskan. Majoriti besar, kebanyakannya sangat-sangat menyokong usaha kami untuk menerbitkan semula, dan juga memberi ulasan yang positif terhadap hasil yang mereka terima. Jadi proses-proses yang kami lalui juga sama, tetapi secara jujurnya kami bukannya dalam latar belakang kerja-kerja penerbitan. Jadi semuanya pengalaman baru. Jadi kami perlu menilai apakah kami dah tahu karyanya, isinya sudah cukup
kuat. Tapi kami perlu melihat aspek-aspek lain dari segi package, luarannya, kertas yang digunakan, Gaya persembahan ni lah gaya juga. persembahannya dan sebagainya. Jadi kami menggunakan selain daripada membuat rujukan dalam internet dan melalui perbincangan dengan pihak luar, kami juga membuat seperti common sense terhadap buku yang baik. Saya membuat benchmarking, buat tanda ukur, melihat buku-buku dalam Malaysia dan juga buku-buku di luar, di kedai-kedai buku untuk melihat apakah itu buku-buku baik, apakah ciri-ciri buku yang baik. Jadi itu membantu kami membuat desain, reka bentuk, memilih jenis-jenis kertas, membuat reka letak dan sebagainya. Tapi dalam buku-buku yang terbaru ni banyaknya Tuan Rostam sendiri kan yang buat reka bentuk covernya dengan layout dalam sekali kan. Itu pengalaman baru ke ataupun Pengalaman baru. okey. Pengalaman baru. So, macam mana orang kata melihat pengalaman baru itu, apatah lagi menerbitkan buku karya arwah ayah sendiri kan, ada perasaan, sebab kita macam suasana dia macam ni kan, lampu kuning, lepas tu bilik gelap macam ni, kita rasa macam curhat sikit kan. Dari hati ke hati pula punya sesi kan. Tapi mungkin ada perasaan ketika membuat buku-buku susuk yang terkenal ni kan, bukan biasa-biasa lah maksudnya kan. Sebelum kami membuat keputusan, belanjawan, bajet menerbitkan buku tu sangat-sangat kritikal. Okey. Jadi kami berdasarkan pengalaman, tak banyak yang kami tahu. Jadi kami cuba membuat source out lah, Alright. satu-satu. Tetapi bila membuat pengiraan semula, ada banyak yang tidak memenuhi. Jadi kami cuba cari jalan lain, alternatif lain. So antaranya ialah cuba membuat sendirilah. Jadi saya ada sedikit kemahiran lah untuk memahami ini. Jadi saya mencuba, saya belajar daripada kursus yang sedia ada dalam internet dan sebagainya, mencuba beberapa, dan bila saya lihat hasil, saya berbincang, bila saya nilai hasilnya agak ni, jadi saya buat keputusan okey, mungkin ini setengah tu kita buat sendiri dan sebagainya lah. Jadi berdasarkan juga oleh feedback, berdasarkan daripada rakan-rakan dan keluarga dan juga ilmu-ilmu lain. Jadi itu yang membuat kami buat buku-buku ini. Baik, okey. Itu antara mungkin cabaran yang kita boleh lihat sebenarnya bila Tuan Rostam tadi berkongsi dengan kita nak menerbitkan buku. Ini antara yang saya nampak juga kan. Bila dalam buku, kalau kita terbitkan buku ni, kalau nak letak iklan-iklan dan sebagainya untuk orang lain, mungkin itu bukan kebiasaan yang kita buat dalam sesebuah buku lah. Melainkan kalau mungkin buku pelajaran dan sebagainya, kadang-kadang ada bahagian belakang kita akan nampak ada iklan-iklan yang dibuat oleh penerbit lain dan sebagainya misalnya kan. Tetapi dalam masa sama, apa yang saya lihat dalam Suara misalnya, mungkin setakat yang saya ada lah, bila saya belik-belik, ada sebenarnya ruang iklan yang disediakan. Kadang-kadang saya nampak ada IBDE dan sebagainya. Mungkin itu sebenarnya sedikit membantu dalam cabaran kewangan yang dihadapi, atau macam mana? Ya, kalau dari jurnal ni memang itu satu benda yang kita dah nampak daripada awalnya. Penjanaan wang tu bukannya sekadar daripada penjualan, juga daripada pengiklanan. Dan malah kalau kita tahu majalah-majalah besar-besar yang lain, di situ yang sebenarnya lebih penjanaan wang tu lebih banyak daripada pengiklanan, daripada penjualan. Dan ini juga disebabkan bila kita gunakan format seperti jurnal ni, penyumbangnya banyak, penulisnya banyak. Jadi setiap penulis tu harus dibayar dan semuanya. Jadi kos dari sudut produksi jurnal itu bukan sekadar tentang printingnya saja, dan bukan kami sendiri yang menulis, atau bukan seorang penulis dan seorang penyunting, tapi lagi banyak artikel yang kita orang nak keluarkan, lagi banyaklah orang yang kita perlu bayarlah. Dan itu semua itu memang kita sudah buat perkiraan pada awal, dan memang disebabkan itu kita juga memang buka ruang untuk siapa-siapa untuk beriklan di dalam majalah kami lah. Kalau mungkin boleh kongsi dengan kita juga kan, yang menghantar karya untuk Suara ni, bayaran dia bayaran royalty ke ataupun honorarium? Ini sebab saya nampak ada orang bahagian majalah juga kat sini semua kan. Jadi honorarium ataupun royalty?
Kami bayar honorarium Okey. sebab hak milik itu masih pada penulis. Okey. Cuma kita pegang untuk setakat ni apa yang kita bincang dengan penulis-penulis tiada, kita pegang untuk 3 bulan sahaja supaya boleh tunggu next issue keluar. Okey, faham. Kemudian lepas tu pergi balik kepada penulis lah untuk diorang terbitkan untuk tempat lain. Maknanya Suara pegang hak eksklusif untuk sementara nak tunggu isu seterusnya keluar lah. Ya. Okey, faham? Baik. Tapi kalau kita tengok pun kenapa tadi ada iklan dan sebagainya, saya melihat dipanggil apa? Bukan struktur, apa? Saiznya pun saiz yang memang sesuai untuk macam tabloid, Harakah lah, Berita Harian dan sebagainya. Jadi mungkin ini kenapa aku sebut Harakah? Tapi maksudnya itulah, maksudnya dia membentukkan saiz ini, jadi dia memungkinkan untuk kita melihat kalau dari segi jenis kertas dan sebagainya, kita rasa macam kita belik surat khabar zaman dulu-dulu dan sebagainya kan. Tapi dalam masa sama saya tertarik juga dengan Tuan Roslan tadi bila sebut berkenaan dengan reka bentuk, reka letak dan sebagainya, sebab saya suka petik sikit apa yang dinyatakan oleh dalam sidang redaksi dalam Suara yang pertama juga. Jika ingin kerja tulis-menulis ini dihormati, ia bukanlah satu hal yang boleh dilakukan secara sambil lewa atau tanpa disiplin. Maknanya memang dari kulit ke kulit tu kerjanya memang kena harus teliti, kena harus lebih memberi penekanan-penekanan dalam hal suntingan dan sebagainya supaya memberi kepuasan kepada pembaca juga, bukan kepada tim produksi semata-mata kan. Mungkin Badrul boleh kongsi juga dengan kita. Adakah ini boleh dianggap sebagai respons kepada karya yang diterbitkan oleh penerbit lain, dan juga apatah lagi yang sekarang ini untuk suara terbit misalnya self-publish kan. Maknanya sebab kadang-kadang ada orang menganggap bahawa menerbitkan buku ni boleh terbit saja, asal terbit lah maknanya kan. Tak kisahlah buku ataupun sekarang ni dalam bentuk jurnal begini. Tapi dalam masa sama penekanan terhadap hal-hal suntingan, reka bentuk, reka letak dan sebagainya harus diambil kira juga. Mungkin itu respons daripada tulisan yang dinyatakan dalam isu 1. Okey. Jadi sekarang ni perbezaannya adalah sebab kita bukan sekadar jual konten. Sebab sekarang sudah ada platform digital untuk itu. Di mana kalau hanya nak membaca tulisan, kita boleh letak saja di Facebook, kita boleh letak saja di mana platform lain. Dan bila kita printing, hujung-hujungnya ini adalah satu benda material yang orang akan tengok, orang akan pegang, orang akan teliti, orang akan belik apa semua. Jadi hujung-hujungnya dia satu produk yang bukan hanya semata-mata penulisan. Walaupun itu satu isi yang sangat penting, tapi secara keseluruhannya dia lebih daripada itu. Dan seperti saya pengalaman saya dari filem. Jadi saya visual memang satu benda yang saya tak boleh nak asingkan dalam penceritaan itu sendiri. Walaupun formatnya bukan format gambar bergerak, tapi bila keluar satu naskah, kita masih melihat dengan mata, dan apa yang kita lihat tu masih perlu kena dengan cerita dan kena ada daya tarikan yang membuat orang mahu. Dan selain dari itu kita juga menghormati karya-karya yang orang sumbang pada kita lah. Kita tidak sekadar terbitkan sambil lewa, kita hormat dan kita sebaiknya lah kita presentkan kepada pembeli. Baik, okey. Saya beralih sekejap sebab kan saya tanya soalan lebih, ada satu lagi pada Tuan Badrul sekejap lagi. Tapi beralih pada okey. Nampak saya dah dapat cue daripada penganjur beralih pada Tuan Rustam berkenaan dengan penerbitannya juga sekali lagi. Sebab bila kita menerbitkan, bukan kita lah, maksudnya Tuan sendiri lah kan, menerbitkan buku-buku TLS Type sekarang ni kan, dan itu yang sedia ada dan juga yang ada yang belum diterbitkan lagi. Tapi untuk hasrat jangka masa panjang, adakah memang akan hanya menerbitkan, maknanya kalau dah habis semua karya-karya TLS Type selepas ini dah diterbitkan, adakah berhenti di situ, maksudnya berhenti menerbitkan lah, tapi terus menjual lagi, atau membuka ruang kepada penulis-penulis luar untuk menghantar karya dan menerbitkan di bawah label Pusaka Alias Niaga ke, atau macam mana? Jawapan pendeknya ialah bergantung pada situasi dan keadaan. Kalau ada keperluan untuk bekerjasama dengan penulis-penulis lain, kami akan buat penilaian dan meneruskan. Kalau untuk berkaitan dengan segala karya-karya TLSF, tengok pada manuskrip-manuskrip yang ada dan tengok kepada hasil perbincangan akhir bila membuat penilaian sama ada menerbitkan ataupun tidak. Jadi kalau yang bercakap tentang
future ataupun bercakap tentang hasrat. Itu bergantung pada keadaan dan situasi. Ya. Saya bukan apa, mungkin sedikit sebanyak mewakili rakan-rakan di luar sana lah kot kan. Kadang-kadang penerbit ramai, penulis pun ramai, tapi dalam masa sama mereka mungkin nak menghantar karya ke penerbit-penerbit lain kan. Jadi ala-ala tuan pun dah jadi penerbit, bukan lagi hanya menerbitkan buku TLS Type saja. Jangka masa panjang mungkin selepas ini mana tahu boleh menerbitkan buku lain kan. Sebab tu saya tanyakan jugalah. Tapi dalam masa sama juga mungkin boleh kongsi sedikit lagi di hujung-hujung sesi yang kita ada dengan Tuan Rustam juga berkenaan dengan apabila menerbitkan buku TLS Type sendiri kan, itu hal penerbitan dah selesai, tapi hal memasarkan, hal mengedarkan, maksudnya nak memberitahu bahawa kita dah terbitkan buku TLS Type semula, nak menyampaikan kepada khalayak ni, apa mungkin strategi yang boleh dikongsi dengan audiens kita nak menyampaikan balik suara ni? Di atas kekangan kewangan, kami memilih untuk memasarkan secara organik. Kami memilih social media dan juga bergerak melalui acara-acara jika ada. Jadi buat masa ini itu adalah strategi pemasaran. Selain itu, selain kerja-kerja penerbitan, kami juga ada membuat cadangan untuk ini jangka masa akan panjang untuk membuat seperti galeri atau mini museum berkaitan dengan TLS Type sendiri. Jadi kalau kita lihat jiran terdekat kita di Indonesia, sungguh banyak rumah-rumah penulis, rumah penyair yang diabadikan di atas bila mereka meninggal dunia. Jadi di Malaysia sangat sedikit sekali. Yang kalau saya lihat dalam saya buat rujukan, saya ada terjumpa satu arwah Nordin Hassan, pelakon tu, dia ada rumah Nordin Hassan. Tapi yang lain semua saya tidak terlalu sedikit. Jadi saya juga ingin mengambil peluang kalau ada ruang untuk membuka museum ini. Okey, ada sebenarnya ada satu soalan daripada audiens kita juga, tapi diajukan kepada Tuan Rustam. Saya minta izin dulu daripada saudara Muhammad Fazrin. Saya teringin untuk tahu bagaimana TLS Type berkarya, baik dari segi rujukan, ilham dan sebagainya. Mungkin pengalaman Tuan Rustam sendiri dari kecil kan, bersama dengan arwah, bagaimana proses pengkaryaan yang mungkin boleh dikongsi sedikit dengan audiens yang ada. Ini berdasarkan pandangan peribadi saya. Saya bila saya mula bekerja, saya keluar daripada rumah. Kemudian bila mendapat kerjaya di sekitar Kuala Lumpur, saya mula. Jadi saya ada juga tidak bersama beliau dan juga ada. Jadi selepas ketika beliau jadi seorang guru, prosesnya agak sukar untuk beliau membagikan masa. Cuma bila beliau sudah bersara, saya dapat melihat sendiri bagaimana. Jadi seorang penulis sudah tentu membuat banyak rujukan jadi buku. Jadi bagaimana beliau berkarya, beliau membuat banyak rujukan. Beliau juga saya lihat kalau di ini daripada rakan-rakan menggunakan penggunaan diksi yang baik, penggunaan kiasan dan sebagainya, gaya-gaya. Beliau mempelbagaikan pengucupan gaya bahasa secara ni. Beliau sangat mengutamakan kesederhanaan. Beliau cuba mengelak klise. Itu antara kekuatan beliau. Ya, jadi kebanyakannya bila membaca kumpulan puisi terutamanya, masing-masing boleh memahami, menikmati gaya dan teknik yang cuba disampaikan dan seronok membacanya. Jadi itu antara kekuatannya beliau. Selalu saya pula sambung Fazli punya soalan tadi kan. Selalu berkarya, masa Pak Engku berkarya dulu waktu pagi, petang, malam atau bersendiri atau dekat luar pun boleh, macam mana? Beliau kerap keluar. Hampir setiap hari beliau keluar
untuk urusan berkarya dan sebagainya. Jadi saya punya anggapan bila keluar tu dia akan mula mencatat apa-apa ilham melalui buku notanya. Kemudian bila sampai di rumah membuat beberapa pengulangan untuk memastikan hasil akhir itu menepati sasaran yang dia inginkan. Kalau mungkin mereka yang belum mengenali TLS saya, beliau sangat teliti dalam menghasilkan setiap karya-karyanya. Beliau membuat banyak rujukan, menggunakan kamus sangat intensif dan rencam. Pembacaan ini sangat rencam pada semua semua subjek, dunia, politik, sosial, komik dan sebagainya, seni. Beliau juga mendengar muzik, beliau melihat filem. Jadi ilhamnya daripada banyak sudut. Itu dan beliau menulis. Beliau bila menuliskan semula catatan, beliau suka menulis di waktu pagi. Beliau akan bangun seawal 4. Kalau saya boleh kongsikan sedikit pengalaman saya, bila ketika komputer belum ada, ketukan mesin type tu kuatlah. Kalau pernah menggunakan mesin type, perlukan kuasa untuk kita mengetuk ni aksaran. mesin type yang lama kan, bukan yang ada yang model bukan elektrik, kan? bukan elektrik yang Okay. lama punya. Alright. Jadi bila komputer ada, Okay. gaya yang sama digunakan menyebabkan laptop yang digunakan tu dia mengekalkan. Dah biasa tekan dah kuat biasa, dah? ya. Oh, okay. Jadi saya biasa mendengar beliau menaip di waktu pagi. Itu antara kisah-kisah. Boleh pecah keyboard ni. Tak adalah kuat, tetapi menggunakan 2 jari. Kalau Okey, kita faham. biasa dengan laptop kita Ya, menggunakan alright. hampir ke semua jari untuk. Jadi menggunakan jadi telunjuk kiri dan kanan untuk seperti gaya menekan Masih mesin type. mengekalkan 2 je. Ya. Waktu zaman-zaman teringkas Ya, orang panggil dulu kan. ya. Okey, faham? Wow, menarik. Ini antara sisi yang saya rasa saya tak pernah dengar lagi lah tentang TLS type sendiri kan. Jadi sangat menarik kesempatan yang kita ada ni kan. Tapi saya nak sambung sikit tentang soalan yang pemasaran dan pengedaran tadi, sebab gaya baru yang dibawa oleh, sebab saya nampak juga suara tampil dengan segar, nampak lebih cool orang katanya kan. Jadi ya, sebab banyak saya tengok bila saya letak je hashtag tanda pagar suara tu dekat media sosial tu, mesti ramailah yang bergaya kan, Instagramable orang kata istilahnya sekarang kan. Mungkin itu antara strategi pemasaran yang digunakan oleh minta izin yang digunakan oleh pihak suara sendiri untuk memasarkan dan juga dalam sama mengedarkan, atau macam mana? Mungkin boleh kongsi sikit dengan audiens. Ya, memang strateginya memang menggunakan social media dan memuat naik gambar-gambar yang membuatkan orang nak tengok lah. Jadi disebabkan format ni juga, jadi bolehlah terjadi sendiri orang bila pegang dia nak bergambar dengan tu, dan idea tu pun disebabkan itu Nazir pun kata okey, dan bolehlah kita buat minta orang uploadkan gambar dia orang dengan suara sendiri, dan bila bertemu dengan kawan-kawan pun bergambar. Jadi benda tu terjadi secara sendiri disebabkan format yang dan visual reka bentuk yang terhasil daripada isu yang pertama lah. Dan kita gunakan social media sebab macam Rustam juga tadi, itu yang paling dari sudut belanjawannya dan dari sudut secara organiknya itu yang paling sesuai. Kita orang tak adalah beli iklan di mana-mana untuk pasarkan, dan mencuba untuk menghadiri apa-apa acara lah seperti yang di sini ataupun yang sebelum-sebelumnya untuk promosi dari segi itulah. Itu yang jadi salah seorang model tetap dia memang Nazir lah kan. Ya, memang memang sentiasa jadi model tetap untuk dia yang pimpin dari sudut publication, dari sudut marketing dan dari sudut hebahan semua. Jadi memang ya. Okey, sikit lagi di penghujung sesi mungkin Badrul boleh kongsi dengan kita, adakah hasrat yang dibawa oleh suara ni, sebab saya lihat dari segi saiz dan sebagainya juga
seperti Mekong Review jadi mungkin ada hasrat untuk seperti juga Mekong Review boleh masuk ke pasaran luar negara dan sebagainya, atau macam mana? Dari sudut inspirasi itu ya, sebab memang sebelum kami membuat keputusan untuk ada format ini pun itu Mekong Review, London Book Review, Paris Review, ini semua inspirasi dan bahan-bahan bacaan yang kami bertiga memang dah tertarik dari dululah. Tapi kalau nak dikatakan untuk dipasarkan secara global, kami menulis dalam bahasa Melayu. Jadi khususnya masih untuk pasaran bahasa Melayu di Malaysia, mungkin harapnya Indonesia dan Singapura dan Brunei, tapi masih kira serantau lah. Tapi kita juga ada memikirkan yang sebahagian-sebahagian daripada konten yang sedia ada ni ada orang yang mungkin berminat di luar. Jadi mungkin dari sudut lain kita sedang memikir, kita belum buat keputusan lagi, tapi sedang memikirkan mungkin kita akan buat translation kepada terjemahan kepada bahasa-bahasa lain, tapi mungkin dalam format yang berbeza lah. Sebab kita tak naklah just keluarkan format yang sama cuma bahasa saja yang lain. Bagi kami, kalau kita nak keluarkan dalam bahasa yang lain, mungkin formatnya pun akan berbeza dan sebagainya lah. Itu yang belum kami muktamadkan lagi lah keputusannya tu. Okey, baik. Itu hasrat yang dibawa oleh Suara supaya nanti insya-Allah kalau boleh dapat masuk ke pasaran luar negara, lagi menarik kat situ kan. Insya-Allah, amin. Dengan Tuan Rostam sendiri di penghujung ini, apa hasrat yang dibawa oleh Pusaka Alas Niaga sendiri, gagasan yang boleh dibawa untuk anak muda misalnya contohnya kan, menghayati hasil tulisan T. Alas Taib, tapi dalam masa sama hasrat kepada mereka juga untuk meneruskan hasil tulisan ke pesanan ke, mungkin ada. Seperti saya sebutkan di awal tadi, saya memang berhasrat untuk melihat bahasa kita, kesusahan kita diangkat bukan saja di kalangan Malaysia dan juga berjaya menembusi penutur-penutur bahasa Austronesia dan kalau ada peluang untuk membuat translasi, jadi saya menyokong semua kerja-kerja yang seperti kumpulan Suara yang telah melibatkan. Itu kata akhir. Mungkin soalan akhir, Tuan Rostam, ada apa dengan buku pada Tuan Rostam sendiri? Ada apa dengan buku? Tidak lagi kepada Tuan Badrul, ada apa dengan buku? Buku itu pada Tuan Rostam sendiri macam mana? Buku adalah ilmu. Jadi kita perlu tarafkan diri kita untuk mendapatkan ilmu. Bukan saja buku tu secara konsep, tetapi bukan saja daripada buku cetak, buku digital dan sebagainya, buku audio dan sebagainya. Baik. Itu definisi yang diberikan oleh Tuan Rostam lah. Ada apa dengan buku? Kalau Badrul sendiri, ada apa dengan buku, Badrul? Penutupnya. Buku ada gembira, ada sedih, ada suka, ada cemburu, ada menangis, ada tertawa, dan disebabkan itu wajar untuk dikongsi lah. Saya setuju dengan buku ada cemburu tu, sebab saya cemburu kalau melihat koleksi-koleksi daripada rakan-rakan, kadang-kadang ada koleksi buku yang Allah, luar biasa kan. Saya sangat cemburu lah. Baik, okey. Saya rasa kita sampai di sini saja dulu sesi yang ada. Saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Tuan Rostam dan juga Tuan Badrul kerana sudi berkongsi dengan kita dengan topik ada apa dengan buku. Saya harapkan sedikit perkongsian ini akan memberi manfaat kepada semua yang sedang menonton. Dan tanpa membuang masa, kita akan terus bersama-sama dengan saudara Karim Muhammad untuk persembahan khas sempena Ada Apa Dengan Buku. Dibawakan Rangga Malaysia katanya. Ada apa dengan cinta? Cubaan. Dengar. Cubaan. Okey. Saya akan bacakan 3 sajak, satu sajak sendiri dan satu sajak dari Latif Muhyiddin, dan satu lagi sebab hari ini sebenarnya ulang tahun kepergian penyair T. Alas Taib, jadi saya akan baca sajak dari T. Alas Taib. Jadi yang pertama, Hari-hari Tanpa Mimpi 7. Sesekali aku rooftop untuk melihat ke bawah. Kota penuh lampu panas. Manusia-manusia jadi miniatur lilin, palsu, kaku dan mudah cair. Tidak ada laut di kota, tapi
sentiasa ada gelora di dada kita. Ombak setiap detik bergulung, mencari pantai, mencari damai. Cuaca malam lembut meniupkan pucuk angin biru dari benua lain. Apa yang ada di dada langit? Harapan kita menyamar jadi bintang-bintang. Matahari tidur nyenyak di bawah kelopak malam. Bulan telanjang belajar menyarung mantel. Kita berbual tentang hujan yang tak jadi. Berita ramalan cuaca jam 8 sekadar jenaka, dan rencana hari seterusnya lebih seperti bencana. Hanya sekali ini kita dapat menutup data dan membuka dada, mengatup kata dan membaca kota. Esok akan terbentang langit biru, awan putih akan tumbuh dari perut langit baru. Kadang-kala kita harus belajar mencintai langit, kerana mencintai manusia adalah terlalu rumit. Dan sajak kedua daripada Latif Muhyiddin berjudul Tenang Telah Membawa Resah. Ini dari buku Sepihan dari Pedalaman, dan ditulis subjudulnya Buat Uda oleh Latif Muhyiddin. Tenang telah membawa resah, resah telah membawa kau kemari. Kau telah memilih untuk tidak tinggal diam. Setiap yang kau pegang terasa lama, tiap yang kau jauhi terasa dekat. Waktu pintu tertutup, kau ingin keluar. Waktu ruang terbuka, kau ingin duduk. Kau duduk untuk berdiri. Bungkusan yang kau buka, kau ikat kembali. Yang kau pinta, kau tolak. Yang kau jerat, kau lepaskan. Tenang telah membawa resah. Resah telah membawa kau kemari. Tapi kamarmu bukan di sini, dan kau merantau lagi. Dan ini sajak terakhir daripada T. alias Taib. Ini pernah dibacakan oleh Pian Habib dalam filem Maksum. Judul Status Symbol. Sebuah keluarga, sebuah banglo di lereng bukit. Seseorang sedang membawa sarang laba-laba di lukisannya yang mahal, tapi tak pernah difahami. Seseorang memasang api rokok dengan dunhill emas berkilau. Dua orang berpelukan di atas sofa antik, sedang Floyd Kramer memainkan Help Me Make It Through the Night. Farouk makan McD di meja mahogani. Farah menyarung t-shirt ke tubuhnya tanpa baju dalam. Udara menghirup Max Factor dengan lahap. Seseorang sedang bersiap-siap untuk menemui Anita Sarawak di Hilton dengan BMW siri 735i-nya. Sebuah keluarga, sebuah kepura-puraan di lereng kota. Sekian, terima kasih. Terima kasih Karim Muhammad. Sebelum saya nak serahkan kepada pengurusi majlis sebentar lagi, saya sedikit sebagai penutupnya menyampaikan respons ataupun maklum balas daripada editor Dewan Sastra Puan Zara Hanum. Pada ketika ada setengah pihak berkompang bahawa buku akan mati, suara dan pusaka alias niaga tampil dengan produk bacaan fizikal. Tahniah dan syabas kepada kedua-dua pihak. Nampak tu, buku takkan mati. Baik, okey. Dengan itu kita tutup adapun dengan buku dan saya serahkan kembali kepada Tuan Hafizi untuk meneruskan acara. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih kepada barisan ahli panel dan juga moderator dan juga Encik Karim Muhammad atas deklamasi puisi semalam tadi. Alhamdulillah, hari ini kita selesai untuk siri pertama bicara sudut karyawan. InsyaAllah nantikan
bicara sudut karyawan siri 2 yang akan diadakan insya-Allah pada bulan September ini dengan tajuk apa dan siapa pula yang akan bakal mengisi slot ini. Nantikan maklum balas terkini kami di laman sosial Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita akan memberikan info-info yang terkini di situ. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih kepada yang menonton, yang mana tidak berkesempatan secara langsung boleh menonton kembali rakaman ini, dan yang baik daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kita sendiri, daripada yang makhluk yang kena jadi. InsyaAllah jumpa lagi daripada masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak. Minta maaf kalau ada soalan-soalan.